kiamat. Tak, yang tak percaya dia tetap tak percaya. Yang percaya walaupun satu ayat dia percaya. Ya, satu kalimat, satu ayat dia tetap percaya. Ya. Tetap dibenarkan kalamullah itu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya antara kamu semua ada dua umat, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Tidaklah kedua-dua umat tersebut berada suatu keadaan seperti kerosakan, melainkan mereka akan menambah parah keadaan tersebut. Allah. Memang bangsa perosak, suka mecah belah. Dia suruh orang bersatu, tapi dia buat parti baru, itu namanya pecah belah. Tidaklah aku kata orang tu macam Ya'juj Ma'juj, tu perangai macam Ya'juj Ma'juj. Saya tak sebut sesiapa ya, sesapalah, tak kira lah siapa pun, tua ke muda ke tak kira lah. Tapi yang peliknya ada lagi yang ikut. Allahu Akbar. Sian, sedih. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita husnul khatimah. Bahaya sebenarnya hujung-hujung usia. Kita sendiri tak tahu hujung usia kita bila, mungkin besok, mungkin lusa, kita tak tahu. Tapi yang paling penting minta husnul khatimah. Nisbah seorang imam kalau boleh dia meninggal ketika rokok, ketika sujud, ketika tahlil, tu, ketika baca khutbah gitu. Ya, orang awam pun sama, orang awam sama. Ya Allah, kalau boleh biarlah aku baca Quran, aku meninggal tengah baca Quran, meninggal, semua gitu. Ya, kesian kalau kehidupan ini tidak berkat. Ya, atau cari duit, ayah cari duit, anak mabuk. Ya, berkeliaran ke kelab malam, kerja apa? Ya, itu cerita orang kaya besar-besar lah. Cerita di kampung dulu lain. Kita masing-masing ada cerita dan masing-masing boleh tengok. Arwah ayahnya 4 bulan neraka tanah, tebang atau beli buka, bangunkan. Tapi ketika ayah membangunkan kebun itu, dia tinggalkan syariat. Dia fokus betul-betul dengan kebun dia. Memang menjadilah, cepatlah, siang malam dia buat. Dia rehatnya tidur aja, yang lain semua kerja. Ya, memang hasilnya menjadi kebunnya luas. Rupa-rupanya kebun itu bertahan takat dia je, sampai peringkat anak kira nak jual je. Dia tak curi, dia beli. Tapi cara dia membangun tanah itu, dia tak beli surau, dia tak beli masjid, dia tak beli rumah mati. Dia kira dia kebun, dia rumah kebun. Maaf cakap lah, dia buang air kecil pun tepi perutnya tu supaya subur katanya. dia gitu, dia tak buat tanda. Hari ni dipancuk sini, esok sana, lusa sana, dia semua pokok kelapa dalam kebun ni semua bekas air kencing dia. Allahu Rabbi. Kita jangan gitulah. Apa kerja pun syariat jangan tinggal, bayang jangan tinggal. Apa kerja pun, tak kira kau sebagai apa pun. Ya, ingat nak tinggal sembahyang ni orang yang kerja berat je ke? Jangan. Kadang-kadang dulu ekon tu dia leka 2,5, 3,5, sikit lagi asar. Balik jam mudah langsung nyumpah sana. Tak sempat asar ni, mana nak sempat? Kau set masa tak kena. Ya, Allahu Akbar. Jangan jadi orang yang suka membuat kerosakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah yang daripadanya orang banyak dapat faedah. Jangan rasa rugi bila tolong orang. Jangan rasa rugi bila khidmat dengan orang. Jangan rasa rugi bila khidmat dengan masjid tak ada apa-apa ganjaran. Jangan rasa rugi. Ya, ni lambat sikit laun, lambat. Jangan lambat sikit gaji. Apa ni lambat? Ya Allah. Ya, jangan gitu. Sabar banyak.
Dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad meriwayatkan daripada Samurah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladun Nuhin salasah, Samun Abul Arab, Hamun Abu Sudan, wa Yafith Abu Turk. Ini cerita anak Nabi Adam, anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh ni tiga. Dia berpecah kepada tiga bangsa besar. Yang pertama namanya Sam. Sam ni lah terbitnya bangsa Arab. Segala Arab yang ada, tak kira Arab Yaman, Arab Turki, Arab Quraisy, semuanya asal keturunannya Sam. Asal dulu Sam. Yang kedua Ham, bapa orang Sudan. Yang ketiga Yafith, bapa orang Turki. Ya. Sebagian ulama mengatakan mereka itu Ya'jud dan Ma'jud. Jadi Ya'jud dan Ma'jud adalah daripada keturunan Yafith, Turki. Wallahu a'lam. Ia mendapati di hadapan kedua bukit itu, ini padam. Ini padam ya, ini di Bulang. Dia ada belakang tu. Di padam. Tak ada dah. Kemudian dia mendapati di hadapan kedua-dua bukit itu ada satu kaum yang hampir sampai tidak mengerti perbicaraannya. Pasal apa? Kerana pelik bahasanya. Tak apa bahasanya, tak boleh, semacam ambil masa lah Raja Zulkarnain nak faham. Padahal Raja Zulkarnain pakar bahasa. Semua negeri yang dia pergi tu duduk dengar, dia boleh ikut. Kalau tidak, macam mana nak berdakwah? Allah berikan kelebihan kepada Raja Zulkarnain ini, cepat menguasai bahasa orang tu. Sama lah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi mana-mana, dia duduk dengar. Lebih Nabi pada Raja Zulkarnain ni apa? Nabi boleh ikut logat orang tu. Apa, ngape, kome, kalau lebih parit. Dia macam orang situ betul. Saya lah kan, saya hari cakap Melayu, tapi kadang-kadang sekali kantoi juga. Ada bahasa, ada pelat-pelat Jawa tu. Sampai orang perasan, Ustaz Jawa ke? Oh tak, kata aku. Kawan biasa melawak. Mana kamu tahu? Alah, Ustaz tipu lah Ustaz Jawa. Ya, tapi Nabi tak. Nabi pergi berdakwah ke negeri mana, ke kabilah apa pun, dia boleh menguasai bahasa orang tu macam dia orang situ. Ini kelebihan Nabi. Qalu ya Dzal Qarnain, bila dia sampai ke tempat itu, satu tempat yang kanan kirinya ada gunung, ada bukit, di tengah-tengah antara dua bukit itu ada perkampungan. Penduduk kaum ni bercakap kepada Raja Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sebelah kanan bukit ni namanya Ya'jud, sebelah kiri bukit ni bangsa Ma'jud. Demo berdua ni mengojakan kami siang malam tau. Hari-hari buat kerosakan, kacau kami. Oleh itu, setujulah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran. Kami kutip duit sumbangan daripada seluruh penduduk di negeri ini, ya. Tapi tolong bina dua tembok yang menghalang antara negeri sebelah kanan kami ini, sebelah bukit ni Ya'jud, dan sebelah kiri kami Ma'jud. Ibnu Juraid mengatakan daripada Ibnu Abbas,
penduduk yang tak faham bahasa ni tadi ni, tersebut nama bangsanya, ya, menyediakan satu upah yang besar, balasan yang besar. Mereka akan kumpulkan harta daripada kalangan mereka untuk diberikan kepada Raja Zulkarnain, tapi syaratnya buat dinding antara negeri mereka dengan negara Ya'juj dan Ma'juj, sebelah kanan sebelah kiri. Lalu Raja Zulkarnain menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik daripada bayaran yang kamu nak bayar. Sebenarnya apa yang kamu minta itu, kami dah ada persiapan, kami ada tenaga, dan kami datang bukan nak tangkap kerja kontrak, bukan. Kami ni bukan kontraktor, kan? Kami datang nak tolong. Jangan takut. Tak payah susah-susah nak berupah-upah, tak payah. Ya, cakap je kamu nak apa. Kami nak benteng yang tinggi supaya Ya'juj pun tak boleh kacau kami, Ma'juj pun tak boleh kacau kami. Jelas. Ya, dengan penuh kesucian, dengan penuh ketulusan, dengan tujuan yang baik. Lalu Raja Zulkarnain berkata, ma makkanni fihi rabbi khair, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku lebih baik. Maksudnya sesungguhnya kekuasaan dan kekuatan yang diberikan, dikurniakan Allah kepada Raja Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh kaum yang sedang minta pertolongan tu. Maksudnya apa? Jangan sampailah apa yang kita buat ni nak dibalas semuanya kat dunia ni. Jangan. Banyak sebenarnya orang lain yang lebih malang daripada kita, yang dizalimi, yang diseksa apa semua, mereka tak dapat apa-apa lagi pun. Dia pun meninggal. Berapa ramai kalangan onyang-onyang kita yang tak tahu kubur ni mana, kerjakan di Jepun, kerjakan di Komunis, kerjakan mana dia? Kubur tak ada kan. Dizalimi. Macam mana seksanya mereka disakiti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kiamat ni sangat menguntungkan kita. Ya, jangan takut, ya, jangan risau, yakin aja, percayalah. Mana-mana yang rasa tak puas hati, ya, percayalah Tuhan balas, Tuhan bagi. Jangan berdendam. Ya, tak apa kat dunia tak dapat, tak apa. Kat akhirat aku tuntut. Buat apa tuntut ke dia? Dia pun teruk. Dia tak boleh buat apa. Tak payah. Halal lah. Ya Allah, ya Allah. Sudahlah. Jadi lambat pula kita esok kat sana. Tak ada apa, percayalah. Baru kita boleh meneruskan kehidupan. Kita rasa lapang. Tak ada berdengki, tak ada berdendam dengan orang. Tapi nak sampai peringkat itu, kena mengaji, kena mujahadah sungguh-sungguh. Tidak nafsu kata, kau kena jawab cakap dia, kau kena balas, kau anak lelaki, kau pun, ni bahaya ni. Sudahlah. Hentikanlah. Dia kena gitu. Ya, udah. Ya, kita nak nama kita elok daripada mula sampai sudah. Kalau ia pun kita ada jasa, jangan sebab perbuatan kita di hujung-hujung usia kita orang lupa, orang marah. Sebab nawaitu kita sebenarnya tak betul. Nawaitu kita tak ikhlas. Ya, tapi nak betul-betul kerana Allah tu memang susah. Betul-betul ikhlas kerana Allah tu bukan tak boleh ambil upah. Tak, ada ketikanya kalau orang susah tak payah ambil upah. Saya ramai je kawan-kawan peguam syar'i kan. Dia ambil upah. Tapi dia tanya kerja apa, pendapatan apa, dia tanya. Supaya dia tak ambil upah tak boleh sebab dia kerjanya berat. Ya, nak bicara apa semua di mahkamah kan, bukannya menulis tu bukan bahasa biasa, bahasa mahkamah, dia belajar.
Tapi semua ambil rate yang sama ke? Tak. Kalau memang betul tak ada, tak payah kak tutup dompet duit tu. Kita tahu orang ada duit tak ada duit. Kalau buka zip tu, buka sana tak ada, buka sini tak ada, buka sana tak ada, memang dia tak ada. Kakak tak payah kak tutup dah. Ya, esok datang, jangan tak datang. Lah, macam mana ni tuan, saya udah. Ya Allah, terima kasih banyak. Seronok kita dengar kalau ramai orang yang macam ini. Contoh, ya, sebab dia tak terikat dengan lawyer-lawyer lain. Abahai mau minta pandangan, letak 500 dulu. 500 ni 30 minit je. 30 minit dia minta nasihat, 500 dah. Tak ada lah duit, tak ada balik. Minta maaf balik. Ya. Setengah buaman dia gitu, jangan main. Ya, minta nasihat je baru. Itu baru buka file imam 100. Buka file 100, buka je baru. Belum ada isi dalam. File tu kertas kuning RM5 je. Siapa pernah kerja guaman dia tahulah, ni bukan cerita kaki lima, ini bukan cerita kosong, ini bukan cerita koyok, ini cerita dalam masjid. Jangan ada di kalangan kita yang prinsipnya ada kerja mesti ada gaji. Jangan tengok dulu. Ya, takkanlah ngecat masjid kita. Ya, kita ada kepakaran mengecat kan. Nak mengecat masjid kita, urusi. Iya ke kata nak mengecat masjid gotong royong? Ya, saya tak boleh. Sebab saya dah pakar. Kalau saya kerja 300 sehari. Terima kasih je lah. Kau boleh bawa lah ke kubur kepakaran kamu tu. Itu je jawabnya. Pakar tak pakar, atas nama masjid surau sumbang. Sumbang tenaga. Itu yang kita nak buat balik esok. Jadi sebenarnya pernah tak orang lain, pernah tak nabi lain yang menolak tawaran? Menolak tawaran. Ya, seperti mana Raja Zulkarnain ini? Ada banyak contoh. Salah satunya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, falamma jaa Sulaiman qala atamaddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Surah An-Naml. Ya, surah An-Naml. Nabi Sulaiman ditawarkan harta. Kisahnya macam ni. Nabi Sulaiman dia hantar burung hud-hud, hantar surat berdakwah kepada Raja Balqis, puteri negara Sabak. Postmannya burung hud-hud. Pasal apa? Pasal Nabi Sulaiman diberi kelebihan oleh Ta'ala, boleh bercakap dengan haiwan. Ya. Jadi bila burung hud-hud ni sampai ke istana Balqis, ya, dapat surat tu ke puteri Balqis, ya, dibaca, mengajak Raja Balqis supaya menerima Islam, tinggalkan menyembah api, ya, majusi menyembah api, beriman kepada Ta'ala. Entah macam mana Raja Balqis ni cubalah kan, cuba nak hantar umpan, nak tutup kes, tak usah diteruskan dakwah tu. Dia hantarnya rombongan bawa hadiah macam-macam. Ya, dia kiranya macam nak rasuah lah gitu. Ya, rasuah yang sedang hangat diperkatakan. Ya, Allah na'udzubillah. Bila semua pembantu-pembantu Balqis sampai ke istana Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman pun cakap apa? Apakah patut kamu menolongku dengan harta? Ni buat apa semua hadiah-hadiah ni? Ya, aku ajak raja kamu dengan kamu-kamu ni semua, ya,
tinggalkan syirik, sembah Allah, bawa hadiah. Buat apa? Ya. Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu. Kamu jangan rasa megah lah bawa hadiah-hadiah ni. Aku tak makan umpan lah. Aku tak maulah. Ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah anugerahkan kepadaku, yang ada, nikmat-nikmat yang ada ni, lebih baik daripada hadiah-hadiah yang kau bawa. Kau bawa balik. Kirim salam dengan Puteri Balqis. Gitulah kalau cakap kita. Kirim salam dia. Aku tak ingin hadiah-hadiah kamu ni. Balik. Terkejut beruklah Balqis, tak tidur malam. Ya. Ampun tuanku, tak boleh tanding Istana Sulaiman. Kamu cakap apa? Negeri Sabak masa itu memang tamadunnya dah tinggi. Mereka mengamalkan, mereka menggunakan bantuan daripada jin, bala semua. Ya, buat istana tu 3 hari siap. Ya, di sini cerita tentang di Malaysia lah ada, tapi tak macam di Indonesia. Cerita apa dukun-dukun, bomo-bomo ni di sini jarang. Di Indonesia masih kuat lagi, ya. Di Indonesia masih kuat lagi. Ilmu-ilmu yang bukan-bukan. Kita ni alhamdulillah usaha dakwah kita tak dengarlah kata bawa patung, jumpa satu orang bayar upah 1,000 2,000, suruh cucuk mana perutnya 3 bulan mati. Tak ada dah rasanya. Nauzubillah, jangan ada. Tapi di sana ada lagi. Ya, sana ada lagi. Yalah. Kan tempat-tempat waliullah kan dulu. Ya, di sama naik. Di Malaysia ni lain pula halnya. Ya, Demikianlah halnya dikemukakan oleh Raja Zulkarnain. Dia berkata, apa yang ada padaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Ya, tetapi naklah kalian menolongku dengan kekuatan, iaitu dengan perbuatan kalian dan alat-alat bangunan. Kami ni datang tak ada bawa alat, kapak tak ada, tukul tak ada, apa pun tak ada. Tapi kami ada kemahiran, kami ada teknologi. Ya, kamu sediakan bahan, kami akan buat. Dah insya belum? Saya ni kadang-kadang tersepit nak ikut SOP ke nak mengaji. SOP azan ni berhenti. Tapi kadang-kadang saya datang jauh 30 minit orang. Saya sendiri tak puas mengaji. Saya mengajar tapi saya mengaji sebenarnya. Ya, saya mengaji. Contoh memang mengaji kan. Saya mengajar ni supaya saya niat saya mengaji, ulang kaji balik, supaya saya tak nak jemu mengaji. Naudzubillah, jangan sampai ada yang jemu mengaji. Bahaya sebenarnya, bahaya. Ya, orang jemu mengaji ni bahaya. Malas nak ngaji, bahaya sebenarnya. Tambah-tambah kalau sampai 40 hari tak mengaji, cukup bahaya. Ya. Jadi sampai peringkat nak buat lah dah ni. Nak buat tembok ni. Zulkarnain nak minta apa kat orang kampung ni? Tu ni Zubar al-Hadid, bawa kepadaku ketul-ketul besi. Ketul besi ni besar mana? Besar bata tu. Dah potong-potong. Sebelum tu Raja Zulkarnain ni dah nampak dah bahan-bahannya nak buat. Dia tak sebut dalam Quran semua, tak adalah sebut. Ni dalam tafsir ada, kita baca. Zulkarnain dah nampak dah bahan-bahan nak buat ni, tak boleh pada bata. Ya'juj Ma'juj ni dia tak boleh dengan bata. Kalau bata setengah hari je habis roboh. Ya, dia kena dengan besi. Sehingga bila dia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung, tinggi, bukan main-main. Ia pun perintahkan mereka membakar
dengan berkata, tiup dengan alat-alat kamu, sehingga bila dia menjadi merah menyala seperti api. Ia berkata, nak ikat besi-besi yang dah potong macam bata dah susun tu, nak ikat dengan apa? Nak ikat dengan besi juga, dia tak mau lekat. Takkan ikat bata nak ikat dengan bata, tak mau. Nak ikat bata, semen campur dengan pasir. Betul? Nak ikat besi yang dah potong-potong ni macam mana? Ambil kepadaku tembaga. Tembaga tu sudah dicairkan. Nampak? Macam orang buat awning. Kan? Dah ada api bakar, macam mana dia rang tu. Itu motong je. Dia yang tu dia ada dia punya penapis penutup muka tu kan. Dia ada. Bakar je tu. Tapi itu guna besi kan. Yang ini bukan besi. Dia kena tembaga yang diletak dalam kawah, ya, dicairkan. Jadi cedok tuang. Zubar, tu ni zubarul hadid. Bawa kepada ketua-ketua besi, susun. Oi, saya tak tahulah, mau punya banyak tentera ni. Banyak besi yang potong-potong. Ya, tinggi setinggi gunung. Sepadan setinggi gunung. Sekira-kira Ya'juj Ma'juj tak boleh panjat. Perkataan zubar merupakan jamak daripada zabrah. Zabratun, zabratani, zubar. Ya, banyak potongan besi banyak. Demikianlah yang disebut oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah. Dia berbentuk seperti bata, tapi bukan bata, besi, bentuknya macam bata. Hingga bila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung kanan dan kiri, sebahagian diletak pada bahagian lain. Macam kita susun bata itulah. Cumanya bezanya, yang ni susun besi dulu, lepas tu baru diikat dengan cairan tembaga. Kita ikat bata, bukan susun bata semua baru letak pasir dengan semen, tak. Itu dia teknik cara mencantumkan tu berbeza. Sehingga tumpukan itu menyamai puncak dua gunung, baik panjang atau baik lebar. Namun para ulama masih berbeza pendapat mengenai luas, panjang dan lebar. Ya, luasnya luas mana, ya, lebar tembok tu lebar mana, itu tak masalah lah. Ya, itu tak kisah. Itu kalau kita panggil 10 orang pergi tengok Menara Condong tu, 10 cerita, padahal Menara Condong satu je. Ya, lepaskan 10 budak, suruh dia tengok Menara Condong tu 10 minit. Lepas tu panggil seseorang, kamu tengok apa tadi? Menara Condong. Menara gambarkan, lukiskan Menara Condong tu macam rupanya. Macam-macam condong ada. Tu normal lah kan, tak ada masalah. Ya. Dzulqarnain menyebut tiuplah, maksudnya nyalakan api, ya, di atasnya sehingga semuanya menjadi api. Allah Akbar. Ya. Yalah, saya adalah sikit kepakaran macam mana nak masukkan sarung parang tu, nak masukkan dalam sarung dia. Kena bakar dulu dia punya apa tu, pangkai parang tu kan. Bakar merah, sumbat dalam bulu parang tu plastik ada plastiknya, dia tak mau lekat. Dah merah tu, ya, sekarang lagi senang, pasang je dapur merah kan, cucuk masuk. Yang sedihnya baru nak mula nebah udah cabut. Tu yang sedih. Tapi ada yang seronok, pasal tak payah terus kerja, balik rumah dulu, abang cabut. Alasan malas nebah. Berilah tembaga yang mendidih
Ia pun berkata, Zulkarnain pun berkata, atuni afri alai qitra, berilah aku tembaga yang mendidih itu agar aku dapat tuangkan ke atas besi panas itu. Wallahu alam lah dia manjat tu guna apa, tapi yalah kita tak belik lah kan, kita tak belik. Cuma memerlukan kepada keberanian. Ya, baru ni saya ada bengkel di Kuala Lumpur, Hotel PNB. Saya duduk tingkat 39. Buka tingkap sebelah tu orang buat binaan kan. Kaki saya ni dah rasa, saya tak boleh tengok tinggi atas pun saya takut, tengok bawah pun takut. Kecut. Ya, Tapi yalah berani betul dia mah. Lepas tu dah walaupun sesama tinggi, tapi dia tinggi lagi. Udah macam apa entah, macam patung kecil. Ya, ini sekarang ni, zaman sekarang ni masing-masing ada alat kan. Kren tarik pasir, tarik bancuh simen naik kata kan. Ini mana ada apa? Tak tahulah macam mana dia manjat. Ya, nak kata adakan tangga kayu tak ada sebut. Tak mungkinlah gitu. Ya. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, Qatadah dan As-Suddi mengatakan ia tembaga. Tembaga dicairkan untuk mengikat besi-besi yang dah dipotong tadi. Sebahagian mereka menambah cairan tembaga. Dan hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah Saba ayat 30. Surah 34 ayat 12 maksudnya, dan kami alirkan cairan ini hujan. Makna qitr tu apa? Ya, qitr tu apa? Qitrun tu apa? Dia ambil contoh yang lain. Ya, cairan tembaga tapi dia cantik umpama butiran embun. Tembaga tu asalnya kuning, tapi bila dicairkan dia jadi putih macam air hujan turun satu-satu tu. Ya, sebab itu tembaga mahal. Kemudian ayat 97, famasta'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu. Maksudnya selepas siap tembok itu, Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lagi menyeberang ke negeri yang di tengah-tengah nanti buat kerosakan. Menung je lah. Dahsyatnya orang kampung sebelah kita ni. Dah ada tembok lu pula. Tembok ni macam mana dia membuat, teknologi yang daripada mereka tak mampu, ya. Dikalahkan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Tabai mana tak tahu, sampai tak boleh tak tebuk, ya. Allah menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak sanggup menaiki bahagian atas dinding tembok yang dibina oleh Raja Zulkarnain tadi, dan tidak mampu melubanginya pada bahagian bawah. Ketika naik ke atas lebih mudah daripada melubangi. Patutnya memanjat ke atas itu lebih mudah. Itu pun mereka tak sanggup. Lagilah nak dilubang, nak menyeberang, lagilah mereka tak mampu, tak ada alat. Mereka tidak boleh mendakinya dan mereka tidak boleh melubanginya. Yang demikian dalil yang menunjukkan bahawa mereka tidak sanggup untuk melubanginya atau buat sesuatu terhadap tembok itu. Imam Ahmad meriwayatkan, Sufyan memberitahu kami daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Zainab binti Abi Salamah, daripada Habibah binti Ummu Habibah binti Abu Sufyan, daripada ibunya Ummu Habibah, daripada Zainab bin Jahsy, isteri Nabi SAW, bahawa Nabi pernah bangun daripada tidur dengan muka merah. Baginda bersabda, maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Binasalah bagi bangsa Arab, kerana sungguhnya telah dekat suatu keburukan. Pada hari ini telah terbuka sedikit dinding penyumbak Ya'juj dan Ma'juj. Allah Akbar. Baginda membuat lingkaran. Lalu Zainab binti Jahsy bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan? Sedang di tengah-tengah kita sekarang ada Tuan, ada Rasulullah, ada sahabat. Ya. Jika semakin banyak kejahatan, semakin banyak keburukan, kita akan dibinasakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa?
segala kerosakan yang berlaku di bumi hari ini adalah akibat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, kita gagal menambah amal, kita gagal mengingat mana-mana ayat yang dah kita hafal. Contoh ni, contoh je. Ini tadi untuk orang ramai, tapi untuk peribadi. Kenapa Ustaz payah benar saya nak ngapai, payah benar saya nak itu, payah benar saya nak buat kebaikan. Puncanya apa? Puncanya dosa. Tak payah salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Mengaku je, istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Janganlah. Itu saja cara nak membersihkan hati kita, ya. Sebab penutup, ya. Satu hari Imam Syafi'i dia mengadu kepada gurunya. Kita berhenti muka surat 221 ayat 98. Kita cuba khatamkan bulan depan. Kita cuba, ya, laju sikit. Dia tak habis-habis. 8 tahun tak habis-habis ngaji. Tukar tafsir lain pula. Bulan 11 tu tukar tafsir lain. Banyak lagi tafsir. Banyak surah lagi kita belajar. 114. Imam Syafi'i satu hari dia mengadu kepada guru dia. Pasal apa? Dia punya hafazan merosot. Ya, hafazannya merosot. Biasa satu kitab tu sehari selesai ngapai. Satu kitab sehari ngapai. Selesai. Tapi ini makin lama makin kurang, makin lama nak ambilkan setengah kitab pun. Imam Syafi'i ini satu hari pernah ditanya oleh kawan-kawan dia, Syafi'i, Idris, ya. Cik, kamu cerita dekat aku, kemampuan kamu menghafal ni banyak mana sebenarnya? Kalau kitab tu kamu susun setinggi gunung Uhud tu aku boleh hafal sehari. Dahsyat Imam Syafi'i ni, dahsyat. Ya, dahsyat. Pasal kawan dia tanya, setakat mana kemampuan kamu, kekuatan kamu menghafal. Kalau kamu susun kitab tu setinggi gunung Uhud, insya-Allah aku boleh hafal. Tapi satu ketika hafalannya merosot. Kalau sehari satu kitab, lama-lama dah tinggal 3/4, lama-lama tinggal separuh, lama-lama tinggal suku je. Syakautu ila waqi'i su'i hifzi. Aku mengadu kepada guruku namanya Syauqi. Ya Syauqi, ya guruku Syauqi, kenapa hafalanku merosot? Apa jawab guru dia? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku mengajarku, mengingatkan aku supaya tinggalkan maksiat. Maksiat menghalang segala-galanya. Menghalang untuk nak bersedekah, menghalang untuk cakap elok, menghalang untuk kebaikan. Wallahu alam. Tak habis tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda wasyamsa wal qamara binurik. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wal fitan wat ta'un, khususan virus al corona, an balina hadza khassah wa ambulana amma ya rahman rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.